وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah SWT untuk nikmat bersama-sama kita dapat pagi ini bersama-sama dalam kuliah subuh maya. Jadi kita harapkan ada banyak manfaat yang akan kita dapat daripada kuliah pelbagai asatizah pada ketika MCO ini ataupun PKP. InsyaAllah pada pagi ini saya akan cuba memanfaatkan sedikit waktu kita semua untuk mengulas berkaitan Ramadan dan sedekah. Jadi yang pertamanya, Allah SWT ataupun banyak sangat ayat sebenarnya dalam Al-Quran yang menceritakan perihal keutamaan sedekah ini. Kita cuba lihat daripada aspek pada bulan Ramadan ini, ramai orang yang mula memberi sedekah. Dan kalau dulu pada bulan-bulan lain mereka mungkin tidak begitu mengambil kisah, tiba-tiba pada bulan Ramadan ni mereka berpusu-pusu dan berlumba-lumba untuk melaksanakan sedekah ini. Jadi ada datang beberapa kritikan yang mengatakan bahawa mereka ini orang Islam yang beribadat secara bertempoh, kan? Jadi apa yang kita nak sebutkan, walaupun kritikan itu adalah mungkin boleh diterima, kerana kita memang tidak mahu orang hanya sekadar beribadat pada bulan Ramadan, dan kita nakkan ianya konsisten, istiqamah di luar Ramadan. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa pada bulan Ramadan itu memang telah pun disebut dalam banyak nas hadis-hadis yang sahih bahawa ghulliqat abwabun nar sufidati syayatin, kan? Iaitulah dibukakan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan, dan juga dibukakan pintu-pintu syurga, kan? Jadi nak ceritanya rahmat Allah SWT itu sangat luas pada bulan Ramadan. Maka sudah tentulah menjadikan orang-orang biasa yang dulu mungkin tak fikir ibadat akan mula berfikir. Samalah juga macam solat sunat, samalah juga macam baca Quran. Di bulan lain mungkin tak berapa nak baca, tapi bulan Ramadan bulan membaca. Kerana apa? Kerana ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah menarik. Maka fitrah manusia bila ada promosi runtuh, sudah tentulah mereka akan mengambil peluang. Maka bagi saya, kita tak perlu lihat secara terlalu kritikal dan mengecam perbuatan ibadat yang berganda oleh seseorang yang tidak konsisten. Tapi apa yang kita perlu lakukan, kita doa sama-sama agar ianya dapat kekal selepas Ramadan. Dan berkekalan itu maknanya dihiasi dengan keikhlasan dan seumpamanya. Bukankah telah datang dalam banyak hadis yang menceritakan bahawa apabila datangnya Ramadan, maka akan dipanggilkan kepada, iaitulah idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yunadi munadin ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi asy-syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin. Iaitulah Nabi SAW sebut dalam hadis ini, apabila masuk je pada awal Ramadan, bulan Ramadan, kita masih dianggap awal bulan Ramadan ni, minggu pertama, kan? Akan dipanggil lah, diseru, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, marilah datang ramai-ramai. Wahai orang-orang yang inginkan keburukan, cukup-cukuplah, potong-potonglah, kurang-kurangkanlah kemaksiatan dan kejahatan. Kemudian Nabi kata lagi,
walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah SWT akan menyediakan pembebasan daripada api neraka pada bulan Ramadan ini. Ya, wadzalika kullu lailah, dan itu adalah pada setiap malam. Tak perlu tunggu Lailatul Qadar, tapi pada setiap malam adanya ganjaran, harapan untuk diubah kita punya destiny, menjadi orang yang selamat daripada api neraka. Maka atas asbab itu, bagi saya, kita tidak hairan kerana pada bulan ini berganda-gandalah orang tilawah, tadarus dan bersedekah. Malah Nabi SAW sendiri telah menunjukkan contoh, ya, sebagaimana pada bulan Ramadan ini Nabi memperbanyakkan bacaan tadarus bersama dengan Jibril alaihissalam. Dan juga pada bulan Ramadan ini Nabi juga disebutkan di dalam hadis bahawa Nabi memperbanyakkan sedekah, sampaikan dinyatakan dalam hadis bahawa Nabi SAW itu lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Iaitulah dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi adalah orang yang paling pemurah, paling pemeringan untuk melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi paling pemurah adalah pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril bertemu dengannya. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, kerana Jibril datang bertemu dengan Nabi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Ya, kemudian hatta yansalikha wa ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan Nabi membaca Al-Quran bersama-sama dengan Jibril, membetulkan, melihat kembali, mengingatkan kembali. Dan fa'idha laqiyahu Jibril, dan apabila Jibril bertemu dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan itu, kana ajwadun nasa, kana ajwada bil khairi min ar-rihal mursalah, maka Nabi akan tiba-tiba jadi seorang yang terlalu pemurah, lebih daripada angin yang bertiup lagi. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan apa maksud ni. Dia kata i'ta' kulla ma yajibu ila man yajibu ilaih, iaitulah memberikan hak keperluan kepada orang-orang yang wajib untuk mendapat keperluannya. Ya. So, jadi apa yang kita nak sebutkan, bahawa Nabi sendiri telah pun menjadi super pemurah pada bulan Ramadan. Maka tidak hairan ia merupakan satu sunnah untuk sesiapa juga menambahkan amal, termasuklah sedekah pada bulan Ramadan. Siapa yang tak tambah, yang itulah yang pelik sebenarnya. So, jadi pada bulan Ramadan, kalau tahun-tahun sebelum ini anak yatim dijaga dengan cukup baik, asyik ada je buka puasa dengan anak yatim. Tapi bila di luar bulan Ramadan, anak yatim terbiar balik, kan? Itu kritikan yang betul. Tapi tak boleh kita kritik secara salah perbuatan sedekah kepada anak yatim pada bulan Ramadan, kerana orang memang pada ketika itu inginkan kebaikan, malah diseru tadi dalam hadis tadi, kan? Jadi atas sebab itu kita kritik kalau tidak konsisten itu. Tidak konsisten. Tapi konsistensi umat dan manusia, ketika ada promosi dan tak ada promosi, sudah tentulah berubah. Maka apa yang kita harapkan, kalau tak boleh buat sehebat pada bulan Ramadan, maka 1/3 daripada apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, sedekahnya kita boleh kekalkan. Itu adalah sudah dikira sangat-sangat baik. Okey? Baik. Kemudian apa yang kita nak sebut lagi, bahawa sedekah ini merupakan satu amalan yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, disebut dalam surah Al-Munafiqun dalam ayat yang ke-10. Allah SWT sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Artinya wa anfiqu, hendaklah kamu semua bernafkah ataupun membuat sumbangan, membuat derma, membuat sedekah yang wajib dan yang sunat, ya, daripada sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Allah kata, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kamu maut. Fayaqul, yang bila dah datang maut, fayaqul rabbi laula akhartani, bila mana dibuka hijab, bila mana nampak dah malaikat maut, mungkin ketika itu manusia akan ramai yang berkata, ya Allah, kalaulah boleh tak untuk dilewatkan ajal aku walaupun sekejap, fa as-saddaqa wa aku minas salihin, supaya aku boleh bersedekah, lalu aku pasti akan jadi orang yang saleh. So jadi Imam Al-Qurtubi dan seumpamanya menguraikan bahawa ayat ini sesuai untuk dipahami pada sakratul maut itu, dan juga pada selepas kematian akan adalah orang-orang Islam yang rasa menyesal. Lalu kalau boleh minta untuk sa'ala raj'ah ila dunya liya'mal salihah. Kata Ibn Qurtubi, akan ada orang-orang yang minta untuk kembali ke dunia liya'mal salihan, untuk buat amal salih. Apa amal salih yang mereka buat kalau mereka dapat balik sekejap? Iaitulah sedekah. Dan juga ayat ini terpakai untuk orang yang belum mati, ya, ataupun hampir kepada kematian, lalu dah sampai ajal, lalu dia minta untuk tangguh. Kedua-duanya termasuk di dalam pentafsiran para alim ulama. So jadi daripada banyak-banyak amal, maka Allah SWT telah memuliakan sedekah sebagai amal yang kita akan, atau manusia akan minta untuk buat, dan ia dengan segera menjadikan seseorang itu daripada kalangan salihin. Maka kerana itulah sedekah ni sangat besar, ya. Jadi kalau kita abaikan dia, maka ia adalah satu kerugian yang terlalu amat besar. So jadi apa yang kita nak sebutkan dekat sini, pada bulan Ramadan ini sudah tentulah daripada banyak-banyak amalan, sedekah tidak akan sesekali tinggalkan selain daripada amal-amal soleh yang lain, ya. Baik, sekejap, saya tengok ada masalah pada video. Okay, Facebook Live ada problem. So Instagram saya tak pasti sedang berfungsi atau tidak. Saya cuba untuk restart dan meneruskan kembali. Okay, saya rasa kita dah on air semula. Baik, jadi apa yang saya sebutkan tadi, kesimpulan, kalau terputus saya pun tak perasan terputus. Maknanya kalau kita
ingin melihat kenapa orang bertambah melakukan amal soleh bulan Ramadan dengan bersedekah lebih, maka sudah tentulah kerana itu menyahut seruan daripada Nabi, ya baghiyal khair aqbil, iaitu orang-orang yang inginkan kebaikan, marilah dekat, marilah segera lakukan. So ada orang dia pilih untuk buat sedekah pada bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain, maka itu juga tidak ada satu kesalahan apa sekalipun. Dan kalau dia boleh kekal laksanakan sedekah pada bulan lain, ia sudah memadai kalaupun berkurangan berbanding pada bulan Ramadan, kerana fitrah dan lumrah pada bulan Ramadan orang-orang suka bersedekah, kerana pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan sebagaimana disebutlah hadis. Begitu juga Nabi SAW telah menunjukkan sunnahnya, yang mana saya dah bacakan dalam peringkat awal tadi, bahawa Nabi SAW kata bahawa ataupun hadis Nabi yang menyebutkan Jibril turun setiap malam bertemu dengan Nabi SAW, dan pada setiap kali hina yalqahu, ketika mana berjumpa dengan Jibril, maka Nabi akan jadi orang yang sangat-sangat pemurah, malah dianggap lebih pemurah daripada angin yang bertiup, ya. Jadi itu adalah bukti bahawa tidak perlu kita rasa pelik, dan bukanlah orang itu menyembah Ramadan, mempertuhankan Ramadan, tetapi Ramadan sudah tentu akan memberikan sesuatu yang berbeza kepada ramai orang, kerana ganjaran-ganjaran yang dia ditawarkan berlipat kali ganda berbanding pada bulan-bulan yang biasa. Okey. Baik, yang seterusnya kita nak pergi sekarang ni adalah isu berkenaan dengan sedekah. Tadi kita dah sebut kelebihan-kelebihannya, tapi sekarang ni ada orang membincangkan agak luas berkenaan sedekah ini patut kita buat secara terbuka, diiklankan, divideokan, ataupun kita buat secara tertutup, kita sahaja yang tahu. Maka untuk perbincangan ringkas perkara ini, saya cuba tak lebih daripada 20 minit atau 30 minit. Dan Allah SWT punya firman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, wajar menjadi kita punya pegangan dan sandaran, Iaitulah Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, kalau kamu menzahirkan, in tubdu sadaqat, kalau kamu menzahirkan sedekah kamu, fani'immahi, maka baik. Itu maksudnya, fani'immahi, baiklah ia. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tetapi kalau kamu menyembunyikan sedekah kamu dan memberikannya kepada orang-orang fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu juga sangat baik bagi kamu. Ataupun sebahagiannya mengatakan, menterjemahkan sebagai khairul lakum, lebih baik bagi kamu, ya. Wa yukaffiru ankum, dan juga akan menghilangkan dosa-dosa kamu ataupun kejahatan-kejahatan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Lalu daripada ayat ini menjelaskan dengan terang keharusan untuk kita bersedekah secara terang-terang dan juga secara sembunyi. Cuma para alim ulama, hampir semua alim ulama mengatakan, antaranya Imam Ibn al-Arabi al-Maliki dalam kitab Al-Ahkam Al-Quran, Ahkamul Quran, tafsir lah. Begitu juga Imam Ibn Kathir dan Ibn Abbas juga, sahabat Nabi yang besar, dalam huraikan ayat ini pernah mengatakan bahawa ja'alallahu sadaqata sir fi tatawwu' tufaddil ala alaniyatiha 70 dha'fan wa ja'ala sadaqah al-fariḍah alaniyatuha afdal min sirriha bi 25 dha'fan. Artinya Ibn Abbas kata, Ibn Abbas ni kita kena tahu dia turjumanul Quran, dia adalah seorang sahabat yang paling pakar di dalam pentafsiran dan pentakwilan Al-Quran. Didoakan oleh Nabi ketika dia kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi doakan ni, jadikan dia orang yang faqih dan faham di dalam pentafsiran dan pentakwilan Al-Quran, dan juga faham dalam agama. Sebab tu kita kena doakan untuk diri kita dan anak-anak kita, untuk ahli keluarga kita, doa yang sama. Artinya Ibn Abbas kata Allah jadikan sedekah yang dibuat secara sembunyi
Iaitulah pada sedekah sunat. Baik, sedekah wajib ni maksudnya adalah zakat. Lain dia punya proses. Kalau sedekah ada dua, sedekah zakat iaitulah wajib dengan sunat. Kalau yang sunat kata Ibnu Abbas, maka adalah lebih baik dilakukan secara sembunyi, kerana kalau dibuat secara sembunyi berbanding secara terang, dia akan lebih keutamaan dia 70 kali ganda. Kalau sedekah itu iaitulah zakat, dia lebih baik dibuat secara terang-terang dan berbanding senyap-senyap, iaitulah gandaannya adalah 25 kali ganda. Itu sahabat Nabi yang besar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata berkenaan kelebihan sedekah secara terbuka ataupun tertutup. Cuma dia bagikan pada dua. Sebab itu para ulama juga sebut, kalau sedekah wajib zakat, maka lebih baik kita terang-terang. Bagi mock check ke apa ke, boleh lah. Sebab padanya tidak ada patutnya riak. Sebab benda wajib semua orang patut buat, tak ada nak riak. Macam solat, tapi orang kita ni bila sampai satu keadaan manusia ni, buat benda wajib pun dia rasa dia hebat semacam. Dia bayar zakat pun dia rasa hebat semacam. Patutnya tidaklah. Patutnya itu hanyalah minimum requirement ataupun minimum saja sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, Nabi pernah sebut, apabila kamu rasa gembira dengan kebaikan kamu, maka itu adalah tanda kamu orang beriman. Alhamdulillah. Jadi apa pun, patutnya kita kena iklankan ataupun membuat secara terang bila kita buat amal yang wajib, sebab dia akan menjadi contoh dan menjadikan satu syiar supaya orang semua tahu ini zakat wajib kena buat. Jadi tak adalah kata jangan kena zakat ramai-ramai ni, apa ni, nanti orang riak ni. Tak ada. Dia memang untuk ditunjukkan supaya semua masyarakat sedar, ingat, dan juga sebagai iklan, kamu dah bayar atau belum. Sebab ada orang dia belum bayar lagi. Okey. Tapi sekarang kita bincang pula sedekah sunat. Sedekah sunat, asalnya kata alim ulama tadi yang saya dah nyatakan, bahawa ianya lebih baik dilakukan secara sembunyi kalau tidak ada apa-apa maslahat kepentingan yang jelas kenapa diperlu buat secara terbuka. Satu. Yang kedua, kalau orang yang buat itu memang dia telah melaziminya ataupun dia akan melaziminya, maka ia juga lain. Jadi kita pergi yang pertama. Yang pertama, kalau tak ada sebab yang maslahat, maka ia sudah tentulah lebih baik dilakukan secara sembunyi, sebagaimana Nabi SAW ada menyatakan dalam hadis bahawa orang-orang yang melakukan sedekah dalam keadaan tangan kanan beri sedekah, tangan kiri pun tak perasan. Jadi itu adalah salah satu di antara golongan yang akan mendapat payungan yauma la zilla illa zilluh, iaitulah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat payungan Allah pada hari tiada payung kecuali payung Allah. Salah satu di antaranya adalah orang yang bersedekah secara sir, dan apabila tangan kanannya memberi, tangan kirinya pun tak tahu, menunjukkan bahawa macam yang dibuatkan oleh Sayyidina Husain bin Ali, Zainal Abidin, Ali bin Husain, yang mana disebut dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Dia ni setiap malam dia akan angkat dalam gudi makanan, dia akan letak depan pintu rumah orang-orang yang memerlukan. Jadi orang bangun tidur nampak ada makanan gandum dan seumpamanya. Orang tak tahu siapa bagi, tak tahu. Sampailah dia meninggal, barulah tiba-tiba tak ada orang dapat dah. Barulah orang tahu. Sebabnya bila kematian dia juga, ketika diuruskan jenazahnya, nampak ada bekas angkat barang-barang di atas bahu dan badannya, diangkat sendiri. Jadi itu adalah lebih baik sedekah sir, kerana ia dapat, sebagaimana Nabi sebut, sedekatus sir tudfi'u ghadab rabb. Sedekah yang dibuat secara sembunyi akan menyebabkan hilang dan padamnya kemurkaan Allah SWT. Lalu atas asas hadis-hadis yang saya bacakan tadi dan juga amalan para salafus salih, jelas bahawa sedekah sunat secara sembunyi adalah jauh lebih baik daripada sedekah secara
terang-terangan. Tetapi para ahli ulama tidak lupa untuk juga menyebut berkenaan dengan kepentingan dan keperluan dilakukan sedekah secara terbuka. Maka ada beberapa dawabit, syarat dia. Yang pertama, iaitulah dia dapat menjaga diri dia daripada rasa riak, kan? Yang keduanya, dia itu adalah untuk menjadi contoh kepada orang ramai, menjadikan satu trend. Maka pada ketika itu dia dapat menarik lebih ramai orang untuk memberikan sedekah. Sebab kalau tak ada orang mula, maka akan jadi malu-malu, kan? Jadi macamlah pada zaman sahabat, sampaikan disebutkan man sanna sunnatan hasanah falahu aswala ajruha wa ajru man amila biha la yanqusa min ujuriha syai'a. Itu hadis itu dirujukkan antaranya kepada sedekah ni, iaitulah konteks dia ada orang tak bermula bagi sedekah. Tapi bila ada satu orang mula bagi sedekah, orang mula tiru, orang yang mulakan tu dapat pahala orang yang meniru tu, ya, tanpa kurang walaupun sikit. Itulah kelebihan orang yang buat satu amalan sunnah yang dah jadi mungkin orang malu-malu nak buat, kita mulakan, maka jadi contoh, maka kita dapat pahala. Itu namanya multi level pahala, tuan-tuan. Hebat, Baik. Jadi atas orang-orang yang macam ni harus untuk dilakukan secara terbuka, tidak ada apa-apa masalah. Kemudian dari sudut yang ketiga, syaratnya juga adalah kalau ianya dibuat dengan kerana dia adalah wakil. Dia adalah wakil. Contohnya orang yang bersedekah ni, dia bersedekah secara sembunyi sebab dia masukkan dalam akaun Sipolan bin Sipolan ataupun persatuan NGO. Maka NGO itu lakukan secara terbuka. Sebabnya NGO ni bukan dialah yang bersedekah pakai duit poket peribadi, tapi dia sedekah, dia sebagai pengumpul. Maka dia pun sedekahkan atas dasar tanggungjawab dia untuk memberitahu kepada mutabari'in. Mutabari'in artinya orang-orang yang bersedekah, bahawa dia sudah laksanakan tanggungjawab. Itulah juga yang Persatuan Pertubuhan Multaqa Asatizah wa Du'at Mursyid lakukan. Kami pun, saya selaku Presiden Mursyid, kita ada dapat beberapa sumbangan orang ramai untuk disalurkan kepada sedekah. Bila kita buat, kita kena iklankan. Sebab ia bukanlah sedekah peribadi saya contohnya. Mungkin ada sedekah-sedekah peribadi orang-orang NGO tu, tapi dia termasuk bercampur dengan sedekah-sedekah yang lain. Maka ia dianggap kumpulan sedekah yang tergabung. Maka tidak adalah rasa nak riak tu dah kurang lah, kerana sebab dicampur dengan duit orang. Maka itu adalah kelebihan untuk kita elak daripada merasa riak dalam melaksanakan amal sedekah ini. Dan ia juga harus kerana tadi kita sebagai wakil, kita beritahu kita sebagai wakil, kita ada duit daripada sumbangan orang ramai. Jadi daripada waktu tu senyap-senyap kita masukkan duit kita dalam tu. Itu juga adalah salah satu bentuk sedekah sir di dalam terang. Memberi sedekah secara sembunyi di dalam terang, ianya juga boleh melalui wakil tadi tu, iaitulah persatuan NGO dan seumpamanya, ataupun orang perseorangan dan seumpamanya. Baik. Kemudian yang seterusnya, juga disebutkan sebagai syaratnya adalah dilakukan apabila dilakukan tadi secara terang, tidaklah selepas itu kita mengungkit sedekah itu. Ya, sebagaimana Allah SWT sebut, la ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sedekah kamu lakukan diikuti dengan ataupun diikuti sedekah itu bil manni wal adha, diikuti dengan menyakiti penerima, dan mengaibkan penerima. Cuba contoh, ada orang dia tak ikhlas nak bagi, tapi dia baling je duit tu kat orang minta sedekah tu, kan? Sambil dia marah, sambil dia hina, kau ni memang tak berguna, sampah masyarakat. Itu contoh yang ada sebahagian orang mungkin nak faham itu keadaan maksud mengungkit-ungkit dan menyakiti. Mengungkit tu mungkin akan berlaku in the future. Sebagai contoh, kita dah beri sedekah dah kepada surau tempat kita duduk,
ataupun dalam pembinaan masjid di kawasan perumahan kita. Tapi lepas masjid tu cantik semua sekali, kita pun selalu ukit. Kau tahu, datang je orang baru, kejiranan baru datang, kita pun cakap, kau tahu tak, masjid ni akulah yang initiate dulu, akulah yang derma, akulah ini. Itu habis. Kalau kita buat macam itu, itulah maksudnya mengungkit-ungkit. Dan kemudian itu kalau buat masjid tak adalah menyakitkan, tapi masuk juga dalam mengungkit, ya? Jadi hilanglah ikhlas. Sebab ketika dia ukit, dia mungkin tidak lain cara dia buat begitu kerana dia ingin mendapatkan pujian. Maka itu yang kita tak mahu. Dia nak pujian manusia, patutnya dia adalah untuk Allah SWT. Maka dalam buat baik ni sentiasa akan ada cabaran, dan syaitan yang cuba talabus, akan cuba ganggu, was-waskan kita. Iaitulah sudah tentu untuk datang rasa sukakan kepada pujian. Apa sahaja perkara baik yang kita lakukan, bukan hanya sedekah, termasuklah kuliah yang saya lakukan hari ini, ya, termasuklah kepada ceramah-ceramah, termasuklah kepada status-status di media sosial yang mengajak kepada kebaikan. Semuanya akan adanya talbis iblis yang cuba menyelusuri masuk dalam hati kita untuk gilakan pujian, gilakan like, gilakan komen, dan ialah orang angkat. Maka ini semua adalah cabaran-cabaran dalam melakukan kebaikan. Sebab itu dalam melakukan kebaikan ni juga, ya, sudah tentulah syaitan tidak akan berdiam diri. Sebagaimana disebut dalam kitab Talbis Iblis, bagaimana syaitan ni boleh mengajak kita melakukan kebaikan, 9 kebaikan, untuk dia dapat satu kemudaratan, satu dosa, ya, satu dosa. Baik, jadi itu adalah yang kita nak fahamkan. Kemudian yang seterusnya, ungkit dari sudut ambil gambar. Ada orang tanya, dia kata, kalau kita ambil gambar penerima, adakah, dan kita wawarkan, adakah ia satu kesalahan, ya? So, jadi kalau kita melihat perbincangan para alim ulama, dia yang pertama sekali, ada tak ambilan gambar itu boleh menyakiti orang yang menerima? Di sebahagian tempat ia boleh menyakiti mereka, ya, dia boleh menyakiti mereka, dan dia boleh menyebabkan orang yang menerima akan dapat kecaman daripada orang sekitar yang mungkin kenal dia, kan? Dia mungkin kenal dia, dia ni mungkin orang yang taklah bagus sangat, tapi dia pemalas sikit, tapi dia layak dapat bantuan. Maka orang dapat bantuan kat dia, orang pun tahu dia dapat bantuan, orang akan mula mengecam dia. So, jadi penyakit yang disakiti itu bukan oleh pemberi sedekah itu atau wakilnya itu, tapi oleh orang sekeliling. So, jadi ini menyebabkan para ahli ulama kata, kalau boleh, lebih baik untuk kita tidak menayangkan gambar mereka dengan jelas, kerana ia akan disakiti bukan oleh orang yang memberi, tapi oleh orang sekitar yang mungkin menyakitinya. Maka yang itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin juga akan terjadi adalah orang-orang yang cemburu dengan. Sebab sebahagian orang-orang fakir miskin ni, mereka tidak mempunyai tempat simpanan wang yang mencukupi. Ni kalau wang lah, ya. So, jadi kalau kita beri wang pada mereka, so, jadi ada pencuri-pencuri ni, dia tahu tau, dia mungkin akan pergi ganggu, pergi rompak. Maka ini juga boleh mendedahkannya kepada disakiti. Pun juga kita harap kita boleh elakkan. Jadi yang ketiga, iaitulah rasa malu pun ada juga dia terima dari rasa malu. Jadi ini menjadi satu fenomena dalam negara, pelbagai negara. Bila kita beri sedekah, kita akan tunjuk gambar kita sedang beri kepada orang fakir miskin itu, kan? Sebagaimana saya sebut tadi, atas sebab-sebab kita nak maklumkan bahawa ia telah disampaikan, kan? Tetapi perkara ini perlu diimbangkan. Betul, mungkin kita boleh kata kalau kita dapat keizinan penerima, okey, kan? Memang betul keizinan itu bagus. Tetapi sudah tentulah orang fakir miskin, mereka takkan nak kata tak boleh ambil gambar, saya nak duit. Jadi nampak macam rude kepada orang yang nak memberi. Tentulah mereka rela saja, ambillah gambar kami, tak ada masalah, seperti kami dapat, kan? So, jadi itu adalah perkara yang perlu kita timbang-timbangkan.
boleh kita gambarkan, berikan video tentang penerimaan pemberian, tapi macam mana kita nak imbangkan supaya orang ini tidak dipandang tidak oleh orang-orang sekitar ataupun orang-orang lain. Sebab ada orang yang akan cemburu, dia dapat, aku tak dapat. Aku pun miskin, dia miskin. Oh, dia beri kat dia adalah 3-4 laung je daripada rumah aku tak dapat. So jadi dia akan menjadi penyakit pula. So jadi itu adalah perkara yang dibincangkan oleh para ahli ulama untuk kita fikirkan bila kita nak berikan sedekah. Jadi saya sendiri selaku Presiden Mursyid pernah lakukan benda yang sama. Kita berikan pada orang fakir miskin, kita berikan pada orang yang memerlukan. Kalau orang yang memerlukan itu adalah OKU, itu mungkin luar biasa sikit lah. Sebab dia OKU memang bukan sebab fakir miskin, dia sebab memang susah kerana dia tubuh yang mempunyai had. Tapi kalau fakir miskin pun kami ada tayangkan juga. Walaupun mungkin sebahagian mereka memang rela dan redha saja untuk mengambil gambar. Sebahagian lagi mungkin di-blurkan gambar mereka supaya tak jelas, gambarnya kecil, tak jauh, tak apa nampak Jadi ada pelbagai teknik yang perlu kita lakukan supaya kita dapat kedua-duanya pahala, memberinya dapat dan menerima pun tidak akan disakiti oleh orang-orang luar dan orang-orang yang berada di persekitaran dan seumpamanya. Jadi saya kira itulah antara perbincangan yang dibincangkan oleh para ahli ulama berkenaan dengan sedekah pada bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dapat laksanakan sedekah dengan banyak macam Nabi buat, dan di akhir Ramadan sudah tentulah sedekah itu akan lebih banyak lagi. Dan pada ketika sekarang ini pula, kalau dalam konteks negara kita di Malaysia, kita berada di dalam PKP dan lebih banyak orang yang semakin kurang kerja, semakin kurang pendapatan, lagi ramai orang yang memerlukan bantuan. Sudah tentulah lebih hebat lagi keperluan untuk sedekah dan diagihkan itu. Cuma kita tahu bahawa adalah juga risiko jangkitan dan seumpamanya itu bidang yang separate lah yang untuk kita bincang, tidak dibincangkan. Cuma dalam keadaan mendesak, lagi baik kita berikan. Jadi sekarang ni sebabnya dalam keadaan mendesak satu, yang kedua dalam keadaan bulan Ramadan dua. So jadi dia punya kefadilat tu lebih tinggi lagi untuk kita agihkan sedekah dan bersedekah. Tapi sekarang ni pula campur pula, kita pula pun takut miskin. Kan Nabi pernah sebut bahawa bilakah dia waktu sedekah itu yang paling baik, maka iaitulah Nabi kata wa anta syahihun sahih, ketika kamu rasa kedekut dan bakhil, dan ketika kamu sihat. Jadi bila orang sakit, dia tend untuk beri sedekah tu lebih ringan, sebab dia rasa dia dah tak lama, ataupun dia dah nakkan, dia pun faham. Mungkin Nabi pernah sebut dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah orang-orang sakit di kalangan kamu dengan beri sedekah. Jadi sedekah itu boleh jadi ubat dalam konteks ubat penyakit hati dan juga ubat penyakit fizikal juga. Ada sebahagian ulama salafus salih dapat manfaat dia. Kemudian bila seseorang itu, kat mana saya pergi tadi bila seorang itu sakit, dia lebih mudah. Maka Nabi kata, kalau kamu sedang rasa kedekut tu bila? Wa anta ta'malul ghina wa takhshal faqr. 4. Satu, ketika kamu syahihun, iaitu ketika kamu rasa kedekut, kamu sedekah, waktu itu terbaik. Yang kedua, sahih, ketika kamu sihat, kamu sedekah, itu terbaik. Yang ketiga, ta'malul ghina, ketika kamu tak jadi sangat orang kaya tapi kamu sedekah juga, itu tiga. Yang keempat, iaitulah ketika kamu watakhshal faqr, kamu sendiri takut jadi fakir, kamu sedekah juga. Maka itu adalah 4 waktu yang hebat. Gandingannya pada waktu sekarang ni, kita mungkin dah ada yang hilang kerja, ataupun kerja kita pun tak tahu ni berterusan, ada yang kena potong gaji, kita takut jadi fakir, kita nak pakai sendiri kan, kita pun nak rasa jadi kaya. Pada waktu ni campur pula bulan Ramadan, Masya Allah, dia punya gandaan tu tuan-tuan sudah tentulah berkali-kali ganda kehebatannya, ya. Baik, jadi itulah saya kira saya tak mau panjang sangat. Okey, hari ni saya dah boleh nampak sebahagian soalan-soalan atau komen-komen ni.
Jadi kalau ada yang nak bertanya soalan yang relevan dengan topik kita ni, bolehlah kita ni ya. Okey. Baik, sebelum saya buka pada soal jawab, saya cuba tengok soalan-soalan. Saya nak tengok ada tak apa-apa lagi isu yang mungkin tertinggal. Kemudian okey, so jadi kesimpulan kita, bagi individu yang nak melakukan sedekah wajib, itulah zakat, lebih baik untuk diterang-terangkan. Kalau dia itu dilakukan oleh individu lah. Kalau dia itu sedekah sunat, lebih baik untuk disembunyikan. Kalau ada manfaat lain menjadi contoh dan trend dan mengikuti, dan dia boleh kawal diri dia dan niat dia, maka elok untuk dizahirkan dan diiklankan. Tetapi sama ada perlu untuk kita iklankan juga penerima, itu tertakluk kepada keadaan-keadaan tertentu. Tetapi sudah tentu yang lebih baik untuk disembunyikan personality penerima juga. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari ada menyebutkan, adapun bagi negara, kalau dia beri bantuan, fal imam amal imam fal izhar lahu afdal mutlaqan. Bagi mana-mana negara, pemimpin negara, kalau dia zahirkan, itu lebih baik untuk melakukan apa-apa ya. Baik, kemudian habis di situ, kita tengoklah apa-apa soalan yang ada ni. Katakan kita ke kaunter zakat dan tunjukkan di FB, bagaimana? Zakat tak apa. Zakat memang, kalau dalam masyarakat kita pasti ada yang beranggapan kita nak menunjuk alim dan warak. Dariak lah. Okey, jadi zakat ni kita wajib. Kita nak tunjuk alim apa, memang itu adalah minimum kewajipan yang perlu kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang beranggapan itu, orang itulah yang ada masalah ya. Dan kita bukan membuat satu amal ataupun meninggalkan satu amal kerana takutkan pandangan manusia. Kalau amal tu baiklah, kalau amal tu tak baik, maka kita patutlah takutkan Allah dan takutkan pandangan manusia itu ya. Baik, kemudian apa lagi ada ni, macam mana nak cek ke bawah ni. Okey. Dekat YouTube. Okey. Saya tak tahulah orang di Instagram ni boleh dengar tak suara saya ni. Insta live pun dilaksanakan sekarang ni. Okey, boleh tak jelaskan gig ekonomi dalam keperluan mendesak ketika ini? Gig ekonomi ni cerita yang berbeza lah kan. Tetapi kalau kita nak sebut sikit dengan zakat ataupun sedekah ataupun kerjaya Ramadan semua sekali ni, saya kira menjadi keperluan lah. Sekarang ni kita semua belajar digital ni. Tetapi digital ni tidaklah susah dan taklah mudah sebenarnya. Yang tak mudah, susah tu mungkin menggunakannya. Kalau kita belajar sikit dah reti dah. Tapi yang susahnya adalah adanya pencuri identiti dan juga penggodam yang kita orang biasa ni tak reti bagaimana nak mengelakkan diri. Kadang-kadang kita buka sesuatu di komputer, kita tak tutup pun password, kita tak log off pun, kita tak log out pun ya. So jadi ia membuka peluang kepada pencuri identiti dan pencuri maklumat diri kita. So jadi itu yang kita risau. Orang IKS Micro ni, mereka tidak ada pengalaman. Mereka terpaksa membuat platform-platform ini. Ada pula yang tak tahu, developer pembina platform ini betul ke tak betul. Sebab nanti kena tipu pula. Dia kata saya boleh buatkan apps untuk awak punya bisnes, bayar saya RM5,000. Kita pun bayar, dia pun lari. Ataupun dia siap-siap tak ikut spesifikasi yang kita inginkan, maka telah terjadilah penipuan di situ. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, boleh tak kita berniat untuk itu dan untuk ini setiap kali kita bersedekah? So jadi kalau kita bersedekah, itu amal soleh.
Maka dia sebut ni, dia tanya ni, dia kata boleh tak kita macam tawassul dengan amal soleh kita? Boleh. Hukum bertawassul dengan amal soleh memang diharuskan dalam hadis yang sahih. Ada menyebutkan kisah yang orang lelaki yang terperangkap di dalam gua tu, kan? Maka dia bertawassul dengan amal soleh dia, maka untuk dapat sesuatu itu dan ini. Tetapi saya cuba ingatkan diri saya dan semua, pada bulan Ramadan ini memanglah amal dan doa kita makbul, ya, banyak insya-Allah yang makbul, tapi dengan syarat kita lakukan dengan yakin, ya, doa dengan yakin. Cuma kita kena pastikan doa kita dan permintaan kita itu untuk akhirat lebih banyak daripada dunia, ya. Jadi kita tak nak jadi orang yang bila mana waktu makbul ni, kita ingat doa kita untuk dunia lebih sangat, untuk akhirat tu jadi kurang. Tak boleh, ya. So kita patutnya kena dua nisbah satu, dua bahagian untuk akhirat, satu bahagian untuk dunia. Itu adalah yang kita ambil sandaran daripada Al-Quran. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah orang yang minta kepada Allah, dia di dunia itu kebaikan dan di akhirat kebaikan satu-satu. Kemudian wa qina adzabannar, diselamatkan daripada api neraka. So dua satu. Nampak? Sebab tu Allah kritik, Allah sebut dalam Quran, ada orang yang ketika dia berada dekat Mekah, tempat pada waktu Arafah, di Arafah pada waktu yang makbul, ya, dia doa, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang macam tu, iaitu dia doa pakai dunia diminta kebaikan dan akhirat tak ada doa langsung. Jangan, jadi boleh simpulan sedekah dan kita minta sesuatu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian ditanyakan lagi, ada di antara fakir miskin ahli keluarga mana satu perlu diutamakan untuk bersedekah? Sudah tentulah ahli keluarga, ya, iaitulah Nabi sebutlah hadis riwayat Tirmizi, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dibuat kepada di rahimin kashih, iaitulah ahli keluarga kita yang kita paling tak suka, ya, tapi dia miskin. Kerana itu adanya dua kebaikan, as-silah was-sadaqah, iaitulah menghubungi silaturahmi dan juga mendapat pahala sedekah. Dan Nabi sebut bahawa silaturahim itu kalau dia telah terhilang, maka dia akan boleh juga mengikis agama. Maka sebab itu islah dzatal baini lah hadis Nabi, kita kena rapatkan hubungan kekeluargaan dan silaturahim kerana ia boleh menghilangkan pengikisan agama dalam diri. Okey, yang seterusnya, apa lagi soalan setakat yang saya sempat ni, walaupun tak tahu banyak soalan ni. Zakat kita salurkan tidak melalui pusat zakat. Yang ini kena ikut fatwa negeri ni. Kalau negeri Selangor, wajib kena berikan daripada zakat negeri, kerana zakat ni dia adalah kerja pemerintah, ulil amri, dan pemerintah mempunyai data yang lebih lengkap daripada kita. Sebabnya zakat ni dia kena ada plan, dia bukan boleh bagi macam itu-itu je. Sebab tu negara dia kena ada plan. Zakat ni berapa tempat yang memerlukan, macam mana agihan yang tepat, bagaimana nak balancekan ekonomi masyarakat, bagaimana nak plan untuk usahawan yang makro yang baru daripada zakat. So dia kena ada plan. Sebab tu dia ada 8 asnaf. Adalah satu tu buang, iaitulah pusat zakat tu dia ambil, tapi 7 tu dia kena plan. Maka plan tu tidak akan mampu dilakukan oleh individu. Maka sebab itu Al-Qaradawi tersebut dalam kitab Fiqh Zakat bahawa dia adalah diberi kepada kerajaan. Bila kerajaan agihkan pada fakir miskin, dia lebih mulia berbanding individu bagi pada fakir miskin, ya. Tapi bolehlah individu atas NGO nak bagi ke sedekah, itu lain. Tapi ni zakat. Zakat ni kerja pemerintah. Sebab itulah Allah SWT pun sebut dalam Al-Quran, ya, dalam surah Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Dan di sisi kamu adanya Rasulullah, ya, ataupun Rasulullah tu wakilnya ulil amri. Bila mereka ada, mereka kamu beri pada mereka. Kalau kamu nak suruh mereka ikut kamu, nak ikut pemimpin ikut kamu saja, kamu akan susah. Sorry, ada ayat lain, iaitu la wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi wa law rudduhu ila rasul la wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum.
Iaitulah kalau datang berita baik atau berita buruk, kamu jangan sebarkan dulu. Sebab ada kaum yang disebarkan terlebih dahulu. Ada lebih baik kamu berikan berita maklumat tu ataupun zakat tu sendiri kepada pemerintah. Maka dia tahu macam mana nak proses, macam mana nak proses dan agihkan dengan terbaik. Walau bagaimanapun, para alim ulama ada membincangkan di peringkat akademiknya, mengharuskan zakat juga disalurkan sendiri oleh kita kepada orang yang kita kenal direct. Tapi jangan sesekali tidak ada langsung diberikan kepada pihak pemerintah, ataupun kerana kita nakkan asnaf tu jumlahnya baik. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, daripada 7 tu dia mesti at least 3 kita bagi. Jadi kalau kita bagi zakat kepada satu je, dia macam tak kena. Dia kena melata sampainya zakat tu. Sebab itulah mereka telah berijtihad, si 3 daripada 7 itu, selain daripada pusat zakat, ya, mesti diberikan minimum. Walaupun ada mazhab lain kata boleh bagi pada satu asnaf saja pun dikira sah, ya. Baik, soalan ke seterusnya, bolehkah kita bagi zakat fitrah kepada dua ibu bapa tapi mereka masih bekerja? Baik, kalau mereka itu layak disebabkan mereka fakir miskin, bolehlah, kan, ada sebabnya. Tapi mestilah ada sebab yang masukkan mereka dalam asnaf, ya. Walaupun mereka bekerja, tapi tak semestinya mereka keluar daripada kefakiran dan kemiskinan, kan. So kena cek lah. Tapi nak bagikan sendiri dengan bagi pada ulil amri, kita dah sebut tadi, ulil amri adalah lebih baik. Mungkin ada sebahagian kecil kita bagikan sendiri, maka itu diharuskan. Baik, apa lagi soalan ni? Banyak soalan. Soalan kewangan pun ada. Okay, kewangan kita akan buat satulah sesi kewangan, ya. Soalan pun ada ni. Kita tengok apa yang ada lagi. Okey, saya rasa mungkin itu sahaja yang mungkin saya dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama di Facebook page saya dan juga rakan-rakan di Instagram. Saya tak pasti mereka dapat dengar dengan jelas ataupun tidak. Jadi tuan-tuan juga dijemput untuk bersama-sama saya di Instagram saya, Dr. Zaharudin, ataupun Twitter saya baru buka je, ataupun di Telegram group, ya, Dr. Zaharudin Group, untuk sama-sama dapat ambil manfaat. Sebab kadang-kadang saya share sesuatu manfaat di sana, tidak ada di Facebook. Kadang-kadang di Instagram tidak ada di Facebook. Kadang-kadang di Facebook tidak ada di Instagram. Tengoklah, tak sempat nak post ke semua tempat. Tapi apa pun kita kena ambil manfaat ke atas semua media teknologi sosial, media sosial ni untuk kebaikan untuk Islam. Kerana itu saja, semoga kita dapat Ramadan yang lebih baik pada minggu yang kedua nak masuk dah ni. Jadi sekali lagi, walillahi utaqa'u minan nar. Pada setiap malam ada peluang untuk kita masukkan diri kita tercatat sebagai orang yang bebas daripada neraka. Bukan hanya pada 10 malam terakhir, tapi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kejar ya tuan-tuan. Semoga kita sama-sama dapat manfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.